Pertama, tentang perjudian. Banyak perkara yang dibangkitkan sebelum ini oleh ahli Liam Berhormat berulang kali tentang cabutan khas yang dibuat masa Kerajaan Barisan Nasional 22 kali dan diturunkan masa Menteri Kewangan Bagan pada 8 dan sekarang balik pada 22. Tapi itu hal yang boleh disentuh oleh Menteri Kewangan kemudian kerana ini dah dibangkitkan. Yang saya nak bangkitkan ini agak mengejutkan bila saya dapat maklumat dari laporan-laporan polis dan kenyataan-kenyataan di media, iaitu tentang penambahan atau percambahan pusat perjudian oleh Kerajaan Melayu Islam sekarang ini. Dia bertambah dengan jumlah yang mengejutkan, ya, iaitu melalui sekitar 62 kelab. Maknanya ini ada perselindungan, maknanya tidak disebut tentang seolah lesen perjudian baru, tetapi lesen slot machine yang bertambah yang melibatkan kebenaran anggota Melayu Muslim. Bila dia jadi ahli kelab, dia dibenarkan berjudi. Dan jumlah orang Melayu Islam dalam kes perjudian ini mencecah puluhan ribu dan 45% daripada jumlah 62 sekitar kelab-kelab ini yang saya minta Menteri menjelaskan 62, 65, 60 sebagainya. Ini betul-betul melanggar dan ini dilakukan dengan keadaan terbuka oleh Kerajaan Melayu Islam sekarang ini. Dan nampak macam ada usaha melindungi, ya, fakta ini. Jadi kita nak tahu berapa jumlahnya, berapa slot machine, berapa anggota, berapa orang Melayu menjadi anggota yang terlibat kerana sekarang dalam rekod MySejahtera. Jangan nafikan kerana memang ada rekod MySejahtera tentang orang Melayu yang terlibat dalam kes ini dan ramai. Ini termasuk umpamanya di kelab di Victoria, di Bukit Kiara yang memang terpapar dalam video. Jadi yang saya mintalah pihak Menteri Kewangan dan pihak polis, Jabatan Siasatan Jenayah untuk menyemak kerana ada laporan polis dan saya faham bila melibatkan kepentingan besar, syarikat besar dan tokoh-tokoh yang mahakaya, dia tindakan itu agak lambat. Dari sebab itu saya nak namakan, saya nak tanya, apakah benar nama Douglas Cheng daripada GPL Group boleh bergerak dengan sewenang-wenang dengan jumlah syarikat perjudian begitu besar dan lisens begitu banyak dan boleh mengundang orang-orang Melayu, mungkin kelas atasan sedikitlah, ya, untuk bersama dalam kegiatan perjudian ini. Dan saya juga nak tahu supaya tindakan itu juga diambil oleh lembaga hasil dalam negeri. Menyemak kedudukan ini dan supaya kedudukan GPL Group ini dapat dipantau dan tindakan diambil. Saya juga minta penjelasan dari Menteri Kewangan kerana sebahagian besar daripada kelulusan ini dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional sejurus sebelum pilihan raya 2018. Yang pengurusi sedia maklum. Masa itu belah sini. Sebelum pilihan raya diluluskan, tetapi pelaksanaannya itu saya nak kepastian daripada Menteri Kewangan. Bila? Kerana nampaknya yang dia semarak dan bertambah keanggotaan dan penyertaan termasuk oleh orang Melayu ini dalam tempoh 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu. Jadi bagi saya janganlah kita khianati amanah. Itu kadang-kadang bila kita perbincangan soal-soal lain ini, titik bengik ini nampak menarik di media sosial dan sebagainya. Ini soal yang melibatkan ratusan juta ringgit kepentingan ramai pihak. Boleh tanya. Tok Sri Port Dickson, janganlah tekan sangat kerajaan ini. Mereka bukan ada manifesto.
Mereka bukan ada apa yang mereka janjikan. Oleh itu, apa yang boleh dapat duit, mereka buat sajalah. Jadi janganlah pula politician duk tekan kerajaan yang tak ada manifesto ini. Saya terima kasih Tuan Jaya kerana telah Kota Raja menekan perkara ini. Ini bukan setakat manifesto yang ditulis, ya. Ini manifesto kita sebagai rakyat Malaysia, apatah lagi orang Islam yang sekarang dengan atas nama Kerajaan Melayu Islam lebih galak dengan aktiviti perjudian. Ya. Ini yang kita pertikaikan. Ya, pokok senang. Berkaitan dengan judi ni yang berhormat, apa yang disebut oleh yang berhormat tadi, mungkin kerajaan memberikan sedikit ruang kebebasan tu kerana dah dapat cop halal. Bila penyertaan ramai ulama-ulama duduk dalam kerajaan Melayu Islam ni, besok ni yang berhormat ada cabutan khas. Dia 70 meter daripada tangga ibu pejabat Parti Islam se-Malaysia tu ada satu kedai judi yang akan buat cabutan khas. Terima kasih Pokok Senang. Sila. Terima kasih Pokok Senang. Saya hanya cuba menekankan supaya Menteri Kewangan ambil serius hal ini, soal cabutan tambahan dan juga soal lesen. Kerana saya tahu ia melibatkan dana yang besar dan bantuan kewangan yang besar juga kepada pihak-pihak tertentu. Tetapi untuk mengizinkan perjudian ini bermerajalela dan seperti mana yang saya dapat maklumat, 45% daripada anggota yang terlibat dalam perjudian ini juga adalah orang Melayu yang diizinkan. Ini aneh. Untuk pergi Genting, yang juga di bawah pantauan Kementerian Kewangan, orang Islam tak dibenarkan sama sekali. Ya. Pernah satu kes orang Islam masuk, kemudian didakwa di Mahkamah Syariah Bentuk. Tapi yang ini dibebaskan begitu rupa kerana faedah dan kepentingannya itu lumayan besar. Jadi saya setuju dengan gesaan Pokok Sena dan Kota Raja bahawa hal ini harus bukan untuk dibincangkan tapi harus ada tindakan yang tegas, dan saya percaya ini bukan saja Menteri Kewangan tapi Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri dari parti-parti Melayu dan Islam harus bersuara mengambil tindakan yang tegas.